Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke YouTube Exam Malaysia bersama saya Imran Zalani. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan sentimen Bank Pusat. Ada dua, sama ada Bank Pusat sentimennya adalah dovish ataupun sentimennya adalah hawkish. Baik, sebelum itu kita kena faham dulu apakah peranan Bank Pusat. Jadi, Bank Pusat pada setiap negara mempunyai objektif yang sama dan objektif yang jelas, iaitu kestabilan ekonomi. Oleh itu, kita akan dapati bahawa sentimen Bank Pusat adalah sebenarnya sangat-sangat penting dan ianya sering diperhatikan oleh pelabur. Kerana apa? Kerana sebarang pertukaran sentimen daripada Bank Pusat, daripada dovish ke hawkish ataupun daripada hawkish ke dovish akan memberikan kesan yang sangat besar, pergerakan yang besar di dalam pasaran. Kalau kita lihat contoh Bank Pusat di Amerika Syarikat, namanya Federal Reserve. Terutamanya 12 ahli yang mewakili Federal Open Market Committee ataupun FOMC. Jadi 12 orang ni lah yang paling penting kerana mereka lah yang akan mengundi dan menentukan arah Bank Pusat. Dalam contoh ini, Bank Pusat Federal Reserve Amerika Syarikat. Mereka lah yang akan menentukan polisi kewangan. Dan di dalam FOMC, terdapat dua kumpulan. Mereka yang lebih kepada sentimen dovish dan mereka yang lebih kepada sentimen hawkish. Kalau kita lihat dalam sejarah, sejak krisis ekonomi pada tahun 2008, subprime mortgage crisis. Bermula di situ kita dapati bahawa polisi kewangan bukan sahaja di Amerika tetapi polisi kewangan global dia dilonggarkan. Dilonggarkan maknanya apa? Maknanya kadar faedah sangat rendah, malah pada beberapa negara yang hampir mencecah kosong. Dan ini adalah sebenarnya sentimen dovish. Kemudian kita lihat pada tahun 2015, apabila pasaran global dah makin pulih, kita dapat lihat bahawa Bank Pusat dah semula mengetatkan kembali polisi kewangan. Caranya meningkatkan kadar faedah dan ini adalah sentimen hawkish. Dan kemudiannya kita semua tahu apa yang berlaku baru-baru ni pada tahun 2020, pandemik COVID mencetuskan krisis dan apa yang berlaku ialah polisi kewangan ditukarkan semula daripada sedikit hawkish kepada dovish terus, dengan tujuan untuk menyokong ekonomi global. Jadi sekarang ni kita lihat apakah sebenarnya ciri-ciri sentimen dovish dan apakah sebenarnya ciri-ciri sentimen hawkish. Kita mulakan dengan sentimen dovish dahulu. Jadi dovish, objektif utama dovish adalah untuk menggalakkan aktiviti ekonomi. Seperti yang kita lihat apa yang berlaku semasa COVID-19. Bank Pusat bertukar dovish untuk menggalakkan aktiviti ekonomi. Caranya ialah dengan pertama sekali melonggarkan polisi kewangan, dan tujuannya ialah untuk meningkatkan bekalan wang, money supply, dan mereka juga akan mengurangkan kadar faedah. Baik, bercerita tentang kadar faedah. Bila kadar faedah kurang, bila kadar faedah direndahkan, maknanya apa? Maknanya kos untuk meminjam wang juga menjadi murah. Dan ini kemudiannya akan menggalakkan lagi aktiviti ekonomi. Orang ramai, konsumer akan mula berbelanja lebih. Dan akibatnya syarikat dapat menghasilkan keuntungan, syarikat dapat mengembangkan perniagaan, syarikat dapat menambahkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran dan semua ini akan membantu ekonomi untuk terus maju. Jadi dengar, sekali imbas semuanya baik. Semua orang nak ekonominya maju. Tetapi jika semua ini, kemajuan ekonomi ini, perkembangan ekonomi tak terkawal, ia boleh mendatangkan satu situasi yang kita sekarang sedang mengalami, iaitu situasi apa? Situasi inflasi yang terlalu tinggi. Apabila inflasi terlalu tinggi, apa maksudnya? Barang-barang dan juga servis menjadi mahal, kuasa beli kita berkurang, maknanya kos hidup kita meningkat. Tetapi masalahnya, kita punya pendapatan tidak meningkatnya. Ini juga adalah satu keadaan yang bahaya. Dan apabila ini berlaku, apabila inflasi terlalu tinggi, kos barang, kos produk dan servis terlalu mahal, ketika inilah sentimen akan mula daripada dovish akan mula bergerak kepada hawkish. Sekarang kita bincang tentang hawkish pula. Jadi hawkish tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengawal inflasi,
untuk memastikan harga produk dan servis tidak menyebabkan kos sara hidup menjadi terlalu tinggi. Okey, dan yang paling penting, tidak membenarkan inflasi menyebabkan ekonomi menjadi terlalu panas, overheat. Okey, jadi caranya ialah apa? Dengan meningkatkan semula kadar faedah. Okey, kadar faedah meningkat, kos meminjam pun makin mahal. Okey, orang ramai dan juga syarikat kurang membuat pinjaman. Akhirnya apa yang berlaku? Ekonomi akan memperlahan, ya. Baik. Jadi, persoalan seterusnya, bila bank pusat akan bertukar dovish dan bila bank pusat akan bertukar hawkish? Okey, jadi beza utama antara dovish dan hawkish seperti yang kita bincangkan tadi ialah kadar faedah. Okey, dan untuk ini kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya bagaimana bank pusat menentukan untuk meningkatkan ataupun mengurangkan kadar faedah, ya.